forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar analisis daripada Datuk Kamal Amir, MB Terengganu lawan bekas Panglima di PRK Kemaman. Okey, saya baca detail sikit kat sini. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman yang akan berlangsung pada 2 Disember depan menyaksikan saingan 1 lawan 1 antara calon BN dan PN. Kali itu disahkan pegawai pengurus PRK Parlimen Kemaman Ahmad Farhan Abdul Wahab yang mengumumkan hanya 2 calon daripada 2 gabungan berkaitan mengambil bahagian. Okey, mari kita dengar analisis Datuk Kamal Amir. Dia akan kita komen macam biasa. Besok pagi gelanggang pilihan raya kecil di Kemaman akan dibuka. Bermulalah besok musim Fiesta Maki Hamun, berkempen dan sebagainya. Jadi warga di Kemaman besok naik harga. Hotel-hotel, homestay tentulah naik harga sebab semua orang akan bertumpu Kemaman. Hotel-hotel mesti mahal. Ini masa mereka mendapat laba. Jangan nak marah. Ada teman-teman saya bercakap dengan saya, kenapa hotel di Kemaman untuk 2-3 hari ni mahal? Saya kata, dalam tempoh 14 hari ni memanglah mahal sebab orang bertumpu. Bila ramai, bila demand itu tinggi, tentulah harganya tinggi. Dan cuma saya nak menjelaskan kepada warga besok yang mahu pergi ke pusat penamaan calon pilihan raya kecil di Kemaman yang akan berlangsung di Dewan Berlian. Majlis Perbandaran Kemaman kena bawa payung. Sebab besok diramalkan hujan sepanjang hari. Saya kalau di Zam-Zam, dia kata pesta akan bermula. Betul saya. Jadi, pilihan raya kecil Kemaman akan bermula besok. Dia bermula dengan proses penamaan calon. Setiap calon akan bertanding, diberi tempoh sejam. Bermula jam 9 pagi untuk 10 pagi untuk mengemukakan borang pencalonan masing-masing. Sebelum itu, senarai calon yang layak bertanding akan diumumkan oleh pegawai pengurus di pusat penamaan calon. Itu dia caranya saya. Sebaik proses pencalonan selesai, calon mempunyai 14 hari tempoh untuk berkempen bagi meraih undi di kawasan parlimen tersebut yang mempunyai 4 Dewan Undangan Negeri. Untuk pengetahuan anda, di parlimen di Kemaman ada 4 Dewan Undangan Negeri, iaitu di Kemasik, di Kijal, Air Putih dan Cukai. Kemasik ini adalah tempat keluarga calon daripada UMNO Barisan Nasional. Saudara Tan Sri Raja Effendi, keluarga dia memang berada di Kemasik. Ada rumah arwah bapanya pernah menjadi dresser di kawasan tersebut. Saudara, tapi Menteri Besar dia bukan dari situ, dia datang daripada Besut. Dia daripada Marang, dia tak pernah bertanding di Kemaman. Itu keadaannya, saudara. Dan SPR Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan bahawa 28 hari bulan bagi tarikh mengundi awal sementara 2 Disember. Jadi ertinya nak berkempen sampailah 1 Disember jam 12.30 malam. Lepas itu semua orang tak boleh kempen lagi. Besok, hari ni sebenarnya sekarang apa yang mereka lakukan 2-3 hari ni salah. Belum kena gong tak pukul lagi. Belum dicanangkan pilihan raya. Bila besok diumumkan oleh pengurusi pilihan raya, dia diumumkan hubaya bahawa Parlimen Kemaman akan mengadakan pilihan raya, calon-calonnya Fulan bin Fulan. Barulah boleh berkempen. Ini tidak, dah meluk macam-macam mereka bercakap saya. Saya dipahamkan terdapat sejumlah 141,790 pengundi. Bukan 23,000 saya, 141,790 pengundi. Jangan ingat boleh dapat semua saya. Memang pilihan raya yang dulu waktu tsunami politik seluruh negara. Saya masa itu pilihan raya tsunami politik seluruh negara, bukan pilihan raya Dewan Negeri, pilihan raya parlimen. Sebab Terengganu pun serentak di seluruh negara. Saya memang Parti PAS mendapat majoriti 27,179 undi mengalahkan calon daripada Barisan Nasional iaitu Datuk Seri Ahmad Said. Tapi kali ini lain saya. Kali ini saya mengatakan sebagaimana yang saya ramalkan bahawa PAS semalam telah pun mengumumkan bahawa Menteri Besarnya sendiri yang diturunkan untuk bertanding menentang Tan Sri Raja Muhammad Effendi. Sebab itu saya katakan di dalam tempoh 2 minggu ini, a clash of the titan.
peperangan paling hebat. Satu bekas Panglima Angkatan Tentera menentang Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu. Bagi saya, dari segi dapatan yang saya perolehi, Tan Sri Raja Muhammad Effendi ini, dia orang tempatan. Kalau isu anak tempatan, memanglah Tan Sri Raja Muhammad Effendi, bekas mantan Panglima Angkatan Tentera, Panglima Tentera Angkatan Tentera Malaysia adalah anak tempatan. Kerana Datuk Seri Amat Berhormat Datuk Seri Samsuri, dia membesar di Besut dan juga politiknya banyak berada di sekitar kawasan Marang. Dia tak pernah bertanding di Kemaman. Terpulanglah pada rakyat di Kemaman nak pilih rakyat tempatan ataupun orang yang didatangkan dari luar. Sebab itu katanya saya agak tertarik dengan kenyataan daripada Tan Sri Raja Muhammad Effendi. Dia kata dia selama 43 tahun dalam tentera. Dia sebab itu dia kata antara pasukan tentera dengan polis tak jauh beza. Dia kata masing-masing apalah yang paling penting adalah untuk memberi khidmat bakti pada rakyat. Itu katanya saya. Sebab menurut Tan Sri Raja Effendi, dia di kawasan, khususnya di kawasan Kemasik itu, dia cukup mesra dengan rakyat situ. Masa bila musim banjir, dia kata dia turun kawasan dia, rakyat dia, keluarga dia. Jadi orang Kemasik dah merasai jasa-jasa yang dihulurkan oleh keluarga Tan Sri Raja Effendi. Yang Menteri Besar, memanglah dia Menteri Besar, terpulanglah. Sebab itu banyak orang mengatakan bahawa PAS akhirnya terpaksa memilih calon heavyweight, betul-betul heavyweight, kerana mereka gementar. Sebab semalam baru diumumkan. Selalunya PAS lebih awal dulu mendahului UMNO Barisan Nasional. Lagi seminggu nak pilihan raya mereka dah umumkan calon mereka. Tapi apabila saja UMNO Barisan Nasional yang diumumkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi bahawa calonnya Tan Sri Raja Effendi, ketor saudara. Terpaksa cari-cari, terpaksalah ambil Menteri Besar untuk menyaingi supaya ada kehebatan. Kalau orang lain kena gatah aja pandangan mereka. Tapi saya merasakan ini juga bukanlah suatu benda yang boleh membantu. Benar, pilihan raya lepas 27,000 dia punya majoriti. Tapi jangan lupa saudara, 8,700 tu undi daripada Pakatan Harapan. Kalau 8,700 ke Pakatan Harapan, campur ke situ, majoriti dah susut lagi. Daripada 27, 8,000 tinggal lagi, lebih kurang sekitar 19,000. Dan Raja Tengku Raja Tan Sri Raja Effendi, dia perlu cari dalam 10,000 je. Walk home. Jadi saudara Osman dia kata peperangan melalui suara-suara dimulai besok. Lawan tetap lawan. Itu memanglah saudara. Cuma saya mengharapkan, sebab saya bersetuju juga dengan pandangan Datuk Ahmad Maslan selaku mantan Susah Agung UMNO, beliau oleh Majlis Tinggi UMNO. Dia kata hari ini di Terengganu tidak ada jambatan penghubung antara kerajaan negeri Terengganu, rakyat Terengganu dengan kerajaan pusat. Apa salah, jadikanlah, kebetulan ada pilihan raya kecil di Kemaman ini, jadikanlah Kemaman ini jambatan penghubung antara kerajaan pusat, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakyat Terengganu. Dan saya difahamkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah membuat pengumuman dalam pilihan raya kecil, pilihan raya negeri-negeri dulu. Dia kata bahawa pelaburan begitu besar akan dibawa ke Kemaman. Iaitu daripada pelaburan dalam segmen, ada sektor oil and gas. Jadi jangan biarkan kalau orang lain yang jaga, seriau lah juga saudara. Seriau saudara, sebab bila pelaburan berbilion-bilion yang bawa ke Kemaman, kalau ahli parlimen yang orang yang ada rekod, yang masih lagi tergantung-gantung isu tanah, isu pemberian, banyak cerita. Saya bukan nak memburukkan saudara, tapi apa yang kita dengar saudara, masih lagi belum usai. Lebih baiklah cari satu orang yang jelas, yang tidak mempunyai latar belakang yang cacat. Bagi saya Panglima Angkatan Tentera yang terbaik. Tentulah beliau akan memastikan bahawa beliau akan menjadi penghubung antara rakyat Terengganu dengan kerajaan pusat. Itu saja. Saudara Kamarudin Abdul Talil, dia kata salam perpaduan satu Malaysia. Ini yang kita harapkan. Pilihan raya ni diadakan bukan kenapa saudara. Kerana mahkamah mendapati calon yang diturunkan oleh PAS, waktu ada pilihan raya tadi, ada elemen korupsi. Apakah kita masih mahu meneruskan, membiarkan korupsi dalam politik berterusan, korupsi pilihan raya? Jadi sekarang ni, sebab itu UMNO menurunkan Panglima. Bersetuju Panglima bertanding, maka masuklah. Terpulanglah pada rakyat di Kemaman, siapa yang anda mau pilih. Sebab itu kata Datuk Ahmad Maslan, jadikanlah Kemaman ini
sebagai jambatan penghubung antara Terengganu dengan kerajaan pusat. Jangan dibakar jambatan ini. Supaya mudah. Kita lihatlah sendiri, saudara. Kalau orang lain jadi ahli parlimen, sekarang ni pun di parlimen ni lompat-melompat sedang berlaku. Apakah rakyat Terengganu nak bersekokor dengan parti yang sekarang ni dalam keadaan big question mark? Di Perlis keadaan begitu. Di pusat ada yang melompat, ada yang tinggi. Jadi, saudara Muhammad Aidil dia kata korupsi itu budaya UMNO Barisan Nasional. Rakyat dah lama tahu. Saya tak kata begitu, saudara. Dulu saya dah bercakap, saya katakan UMNO bukan budaya korupsi. Ada setengah pemimpin, tapi semua itu telah dibuang. Semua itu telah dihakiskan. Kita telah pun melakukan pembersihan. Sebab itu calon-calon macam mana Tan Sri Raja Muhammad Effendi ini dilantik sebagai calon. Itu gambaran kita, saudara. Bahawa kita sedang melakukan islah dalam kepimpinan UMNO, kita tak mau lagi. Saudara Aceh dia kata BN bungkus kat Thailand, tapi kalau PAS tersungkur di Kemaman, malu. Saya tidak melihat soal malu dan tidak. Jangan kita menyorakkan. Tetapi yang paling penting, rakyat Kemaman, rakyat Terengganu mengharapkan perjuangan. Saya dah bercakap, tu boleh kena tiap-tiap malam sepanjang sidang parlimen, saudara. Dengarlah sendiri apa yang dilakukan oleh ahli parlimen yang dihantar oleh rakyat dengan penuh harapan. Musim pemilihan raya, waktu itu menawarkan macam-macam. Janji 1000 mimpi. Tapi akhirnya, bila waktu mereka dilantik sebagai ahli parlimen, rakyat dikecewakan. Soal perjuangan rakyat tidak dilakukan. Yang apa dilakukan, lain tak ada. Cerita jawatan, cerita nak jadi menteri, cerita Perdana Menteri. Yang rakyat nak tahu apa yang boleh diperjuangkan untuk rakyat melalui Dewan Rakyat. Selalu saya katakan, macam cerita filem P. Ramlee, saudara. Bila dalam filem 74 Belalang, tuanku turun. Ya, rakyat, apa cerita? Penghulu kampung Durian Sebatang. Kampung kami serang tikus. Macam mana nak selesaikan? Jadi raja kata, okey, kita hantarlah racun tikus. Begitulah juga apa yang berlaku di parlimen. Tuan Speaker, saya rakyat di Kemaman. Kami sekarang ni ramai yang miskin nak tanya pada Perdana Menteri, apa yang akan anda lakukan di Kemaman? Dia Perdana Menteri akan menjawab. Itu cara dia. Bukan datang ke parlimen yang tidur-tidur, yang berdengkur, yang ponteng-ponteng. Tak datang pun. Apakah ini tidak mengecewakan rakyat? Jadi kita cari orang yang tegap, orang yang ada disiplin, macam Panglima. Tentulah beliau juga mempunyai wawasannya bagaimana nak memajukan. Sebab Kemaman itu tidak asing bagi dia. Walaupun beliau dah pernah menjadi Panglima Angkatan Tentera yang pernah melawat satu dunia. Kena ingat saya. Saya Mat Sepana. Jadi BN banyak menyantuni rakyat. Itu jelas saya. Tak percaya, tengoklah musim pilihan raya, musim banjir nanti. Kita tengoklah wajah-wajah mana yang turun. Sebab itu Ketua Wanita, Datuk Noraini, dah bagi tahu dah. Musim hujan ini, wanita semua dikerahkan untuk menyantuni rakyat dalam menghadapi bencana. Itu keadaannya, saya. Jadi kita tunggu besok apakah resultnya, siapakah yang akan bertanding, yang akan disahkan untuk menjadi calon di Kemaman, dan besok bermulalah gong di Palu, nafiri ditiupkan, peperangan bermula untuk mencari siapakah calon yang boleh menjadi harapan rakyat untuk dihantar ke parlimen sebagai mewakili rakyat Kemaman untuk memperjuangkan kehidupan mereka. Okey, tuan-tuan, saya baca detail sikit lagi. Pengumuman itu dibuat sebaik tempoh perjalanan di Dewan Berlian Majlis Perbandaran Kemaman Kamat pada jam 10 pagi ini. BM menampilkan bekas pegawai tertinggi Tentera Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor, manakala PM meletakkan naib Presiden PAS merangkap Menteri Besar Terengganu Ahmad Syamsuri Mokhtar. Ahmad Syamsuri yang diiringi barisan pimpinan dan penyokong PN dan penyokong tiba di pusat penamaan calon di Dewan Berlian Utama Majlis Pembandaran Kemaman kira-kira jam 8.45 pagi. Turut kelihatan Presiden PAS Abdul Riawang, timbalannya Tuan Emrin Tuan Mas, Ketua Agung PN Hamzah Zainudin dan Presiden Gerakan Dominic Lau. Di pihak BN yang diwakili oleh Kerajaan Perpuluhan pula menyiasat calon diiringi Presiden Amanah Muhammad Sabu, timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan, 3 naib Presiden UMNO Johari Abdul Ghani, Khalid Nordin dan Wan Rosdi Wan Ismail. Okey, tuan-tuan, kita lihat nanti siapa akan bakal menang nanti. Walaupun kita tahulah kelebihan berpihak kepada PAS lah, sebab dia majoriti dia banyak dulu kan, lebih 20,000 lebih. So kita tahu apa-apa yang boleh berlaku. Okey, mari terus menyokong kerjaan Perpadanan PMN. Assalamualaikum.